Apa khabar semua? Nama saya Lee Kuih Hui. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari Kolej Matrikulasi Perak. Hari ini, Miss akan bincang bab satu pengenalan ekonomi dengan anda. So, nampak cover I sudah tukar warna lain kan? So, bermaksud saya nak masuk subtopik yang berlainan dah, okey? Okey, so untuk bab ini kita mempunyai 3 subtopik seperti apa yang telah dimaklumkan. So, kita ada bidang kajian ekonomi, okey, diikuti dengan 1.2 kelok kemungkinan pengeluaran serta sistem ekonomi. So, untuk maklumat anda, bidang kajian ekonomi kita pun telah selesai dibincangkan pada video yang lepas. Okey, so untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan fokus 1.2 kelok kemungkinan pengeluaran. Okey, jadi saya akan bagi singkatan lah, KKP. Okey, untuk KKP ini dia mempunyai 5 subtopik yang kecil yang terdiri daripada takrif, andaian, laka dan tafsir. Yang ini kita pecah kepada yang berbentuk cembung serta bergaris lurus, diikuti dengan terangkan bagi konsep kekurangan pilihan dan kos lepas, pembaziran dan pengeluaran yang tidak dapat dicapai, kesan perubahan. Kesan perubahan ini berkenaan dengan tingkat teknologi dan juga faktor pengeluaran. Dan akhirnya adalah berkenaan dengan hitung kos lepas. Okey, untuk video saya hari ini, saya hanya fokus kepada 3 subtopik kecil ini sahaja. Okey, jadi sekarang marilah kita tengok apakah takrif bagi kelok kemungkinan pengeluaran. Tarifan KKP. Dia adalah satu kelok yang menunjukkan had maksimum pelbagai kombinasi dua barang. So, ingat kata kuncinya dekat sini, had maksimum. Kemudian, pelbagai kombinasi. Maksudnya dekat sini dia mempunyai kombinasi yang banyak. Okey, tetapi kita hanya kaji untuk dua barang sahaja. Okey, yang dapat dikeluarkan oleh sesebuah ekonomi dengan menggunakan sumber ekonomi secara cekap pada tingkat teknologi tertentu. So, kata kunci yang seterusnya berkenaan dengan sumber ekonomi secara cekap dan lagi satu tingkat teknologi. Okey, so itu adalah bagi takrifan KKP. So, ingatlah kata kunci dia. Okey. Okey, seterusnya kita akan sambung dengan andaian pula. So, nak belajar KKP ini dia mesti ada andaian dia. So, marilah kita tengok apakah andaian dia. Okey, andaian yang pertama. Ekonomi hanya mengeluarkan 2 jenis barang. Seperti apa yang telah dimaklumkan dekat definisi tadi. Kita hanya ada 2 jenis barang sahaja. Okay, contoh. Okay, so katakan ini pengeluar. Mengeluarkan produk. Produk apa ni? Produk Asia, produk Myvi. So itulah dia. So ingatlah kelok kemungkinan pengeluaran. Jadi sekarang kita hanya fokus dari segi pengeluaran sahaja. Dari aspek pengeluar. Jadi mengeluarkan 2 jenis barang. Okey, tingkat teknologi. Kan tadi definisi kita ada kata kunci ini kan? So kita sambung tingkat teknologi dia adalah tetap. Okey, selain daripada itu, tadi definisi kita ada satu kata kunci lagi. Selain teknologi kita juga ada? Ya, berkenaan dengan sumber ekonomi. Ya, sumber ekonomi dia adalah tetap. So, ada tingkat teknologi. Inilah dia sumber ekonomi. So, sumber ekonomi kita ada tanah, buruh, modal usahawan. So, inilah contoh yang Miss bagilah. Contohnya buruh. Dia adalah tetap lah. Okey, lagi satu andaian itu andaian yang terakhir sekali. Semua sumber ekonomi yang ini telah digunakan secara cekap. Okey, so bermaksud pada masa itu dia telah capai tingkat guna tenaga penuh. So, ingatlah 4 andaian ini. Okey, so penting kena ingat. Okey, seterusnya kita akan sambung dengan laka dan tafsir. So, laka itu bermaksud laka kelok lah nanti. Dan selepas anda laka kelok, anda kena tahu macam mana nak tafsirkan kelok tersebut. So, nanti kita akan tengok melalui bentuk cembung dan juga bergaris lurus. Tapi sekarang kita fokus kelok yang berbentuk cembung dulu. Okey, so marilah kita tengok jadual. Ini adalah jadual jadual kelok kemungkinan pengeluaran. Okey, kan tadi kita kata definisi KKP kita adalah had maksimum kan? Had maksimum maksudnya ini saja yang dapat dikeluarkan lah. Lepas tu kan kita kata ada 2 jenis barang. Inilah dia. Barang kita yang pertama itu rumah dan lagi satu barang adalah kereta.
Dan kemudian kita kata ada banyak kombinasi, pelbagai kombinasi kan. So ada kombinasi A, B, C, D, E. So that's why kita punya definisi tu kita kata had maksimum pelbagai kombinasi dua jenis barang. So boleh faham definisi dia? Okey, kita cuba tengok kombinasi A. So kombinasi A ini pengeluar dia tidak keluarkan rumah sebab dia telah menggunakan semua sumber ekonomi dia untuk menghasilkan kereta. Jadi kereta dia adalah sebanyak 100 unit. Okey? Okey. Lepas itu katakan pengeluar itu dia nak pilih mengeluarkan satu jenis barang. Selain daripada kombinasi A, kita juga boleh kata kombinasi E. Sebab cuba tengok kombinasi E. Pengeluar tersebut membuat keputusan untuk mengeluarkan rumah sahaja. Berapa unit rumah yang dikeluarkan? 4. Masa itu kereta dia adalah sifar, adalah kosong. Okey? So, itulah kalau pengeluar ingin mengeluarkan satu jenis barang sahaja. Sama ada kombinasi A ataupun kombinasi E. Okey, kita cuba tengok kombinasi yang seterusnya, kombinasi B. So, rumah ada satu. Okey, kalau dia nak tambahkan rumah satu unit rumah, kereta yang dia dapat hasilkan adalah sebanyak 90 unit kereta. Okey, cuba tengok rumah dari kosong sekarang tambah ke 1. Kereta daripada 100, keluaran dia sekarang jadi 90. Kenapa macam itu? Sebab kan tadi antaian kita kata apa? Sumber ekonomi tetap kan? Dan juga tingkat teknologi adalah tetap kan? Jadi kalau kita nak tambahkan satu unit barang, lagi satu barang mesti dikurangkan. Okey, so itulah maksudnya. Okey, sambung kombinasi C, dia dapat keluarkan 2 unit rumah dan kereta yang dapat dikeluarkan adalah sebanyak 75 unit. Dan akhirnya kombinasi D, okey, dia dapat keluarkan 3 unit rumah dan kereta yang dapat dihasilkan adalah sebanyak 55 unit sahaja. So, itulah keseluruhan bagi jadual kelok kemungkinan pengeluaran. So, sekarang marilah kita tengok macam mana nak lakar kelok kemungkinan pengeluaran. Okey, sekarang kita akan cuba lakar kelok kemungkinan pengeluaran dengan berdasarkan jadual yang telah disediakan ini. Okey, so pada mulanya kita akan sediakan paksi X dan juga paksi Y. Okey, so inilah paksi Y dan ini paksi X. Okey, untuk paksi Y ini, misalkan labelkan kereta sebab dia hanya 2 jenis barang kan. Jadi lagi satu barang rumah saya akan labelkan pada paksi X. Okey, so ini asalan. Kalau pelajar tertanya-tanya, Miss, boleh ke saya labelkan rumah untuk paksi Y? Boleh je, tak ada masalah. Sini kereta, sini rumah ke? Ataupun paksi Y label rumah ke? Paksi X kereta pun okey, tak ada masalah. Okey, sekarang kita cuba tengok ya. Okey, nak lakar KKP kan? Okey, biasanya kalau ada kertas graf memang kita lakar satu-satu. Tetapi untuk pelajar matrik ini, kertas graf tidak disediakan. Jadi kita hanya lakar, kita bukan lukis. Okey, so sekarang tengok beza kat sini semua 0, 1, 2, 3, 4 yang untuk rumah kan? Okey, tapi cuba tengok kereta. Ini beza 1, 1, 1 Okey, so beza kat sini. 100 dengan 90, beza dia berapa? 10. Okey, yang ini pula 90 dengan 75. 15 kan? Okey, kemudian 75 dengan 55. Bezanya 20. Dan akhirnya beza antara 55 dengan 0, 55. Okey, dengan demikian kita dapati bahawa dekat sini sebenarnya beza dia adalah menunjukkan bahawa dia menunjukkan semakin meningkat kan. Bahawa ini sebenarnya akan menyebabkan KKP yang berbentuk cembung. Okey, so kalau KKP yang berbentuk cembung, okey, kita terus lukis KKP yang berbentuk cembung. Okey, so ini adalah bentuk cembung. Okey, kemudian kita cuba tengok rumah kosong, kereta 100. So rumah kosong, kereta 100. Kita pun label 100. Okey, dan ini kombinasi A. So, pun letaklah titik ini. Okey, kombinasi A. Okey, kemudian kita cuba tengok kombinasi yang seterusnya, kombinasi B kan. Rumah 1, kereta 90. Okey, so rumah 1, tekanan sini 1. Okay, ini 1. Ini 90.
kombinasi D. Okey, so ini kombinasi dia. Okey, seterusnya kombinasi C. Kereta 75 dan rumah 2. Okey, so agak-agaknya lah 2 dekat sini. Naik sehingga sentuh KKP. So inilah 75. Dan jangan lupa kombinasi dia, label kombinasi C. Dan kemudian kombinasi D, okey, iaitu 3 unit rumah dengan 55 unit kereta. So, rumah 3. Okey, dengan kereta 55. So, ini adalah kombinasi D. Okey. Dan akhirnya kombinasi E. Okey, rumah 4 dan kereta kosong. Ini kombinasi E. Okey, jangan lupa kena labelkan. Labelkan apa ni? KKP. Kelok kemungkinan pengeluaran. So, itulah cara kita nak lakar kelok kemungkinan pengeluaran yang berbentuk cembung. Okey? So, itulah dia. Okey, tadi yang Miss lakar itu dengan menggunakan lukisan tangan kan? Sekarang ini nampak kemas sikit. Ini lukisan dengan menggunakan komputer. So, inilah KKP yang berbentuk cembung. So, apa yang Miss nak highlight dekat sini, pastikan anda labelkan paksi, kereta, rumah dan labelkan setiap kombinasi. Semua data yang ada pada jadual. Okey, kena labelkan lah sebab maklumat-maklumat ini kan wujud dalam jadual kan? Okey, dan lagi satu pastikan anda labelkan KKP. So, selesailah lakaran KKP yang berbentuk cembung. Okey, kita cuba tengok huraian dia. So, bentuk KKP dia yang berbentuk cembung, apa maksud dia? Okey, dia adalah menggambarkan bahawa semakin banyak sesuatu barang yang hendak dikeluarkan, maka semakin banyak barang lain yang harus dilepaskan. Kan tadi Miss kata, kita nak tambahkan rumah kan? Okey. Kalau kita nak tambahkan rumah, kita kena kurangkan keluaran kereta. So, maksudnya yang semakin banyak dilepaskan itu adalah maksud kos lepas dia lah. Okay. So, that's why kita nampak ini menunjukkan bahawa kos lepas dia adalah naik ataupun meningkat. So, ingatlah kalau KKP yang berbentuk cembung itu, dia adalah menunjukkan bahawa kos lepas dia adalah meningkat. Okay. Okey, so selesailah untuk KKP yang berbentuk cembung. Sekarang kita akan masuk yang berkenaan dengan bergaris lurus pula. Okey. Okey, so jadual ini pun lebih kurang sama dengan tadi. Juga ada had maksimum pelbagai kombinasi dua jenis barang. Okey, tapi cuba tengok kali ini kalau dia nak keluarkan rumah, pengeluaran ini tak keluarkan rumah, kereta yang dihasilkan dapat 40 lah. Okey, kombinasi B 1 unit rumah dan kereta 30 unit yang dapat dihasilkan. Diikuti dengan kombinasi C. Rumah yang dihasilkan adalah sebanyak 2 unit dan kereta yang dihasilkan 20 unit dan seterusnya. Okey, so sekarang marilah kita tengok macam mana kita nak lakar kelok kemungkinan pengeluaran. Okey, kita cuba tengok jadual ini. Okey, juga sama dia ada kombinasi rumah dengan kereta, tapi sekarang Miss akan ajak anda macam mana lakar kelok kemungkinan pengeluaran dengan berdasarkan jadual yang telah disediakan ini. Okey, so kita hanya ada 2 jenis barang sahaja seperti yang telah dinyatakan dekat andaian. Jadi kelok yang kita sediakan seperti biasa, kita akan sediakan paksi Y. Okey, dan juga paksi X. Okey, untuk paksi Y ini Miss akan labelkan kereta. Okey, untuk paksi X pula Miss akan labelkan rumah. Okey, dan jangan lupa asalan. Okey, so kalau katakan pelajar nak labelkan rumah dekat sini, kereta kat sini pun boleh je, tak ada masalah ya. Okey, sekarang sebelum kita lakar kelok tersebut, okey, anak pelajar cuba tengok untuk rumah. So, beza sini 0 ke 1, 2, 3, 4. So, beza semua sini 1, 1 kan? Okey, tak apa, kita biarkan. Cuba tengok kereta. Okey, untuk kereta pula 40 dengan 30. Beza dia? Ya, 10. Lepas tu 30 ke 20. Beza dia pun 10. Ini pun sama.
Kosong dengan 10 pun sama. Beza dekat sini adalah 10, 10, 10. So, kita dapati bahawa beza dekat sini adalah sama. So, kalau sama dekat sini, sebenarnya dia adalah menunjukkan bahawa ini adalah kos lepas mala. Okay? So, dengan demikian, kita akan lakar KKP yang bergaris lurus. Bukan lagi berbentuk cempung. Kalau cempung hari itu, kita buat macam ini kan? Cempung. Okay? Kali ini bukan. So, sekarang kita akan buat KKP yang bergaris lurus. Okay, so itulah dia KKP yang bergaris lurus. Okay, kemudian kita cuba tengok. Okay, so kereta 40, rumah kosong. Rumah kosong, kereta 40. So, kita pun labelkan 40 kat sini. Dan jangan lupa kombinasi A. So, labelkan A. So, ini kombinasi A. Okay. Okay, kemudian diikuti dengan kombinasi B, rumah 1, kereta 30. Okay, so kita pun buatlah rumah 1. Okay, so kereta 30, rumah 1 dan ini kombinasi B. Okay, sambung kombinasi C, rumah 2, kereta 20. Okay, kombinasi C. Okay. Yang ini 2, yang ini 20. Kombinasi C. Kombinasi D, rumah 3, kereta 10. Rumah 3. Kereta pula 10. So, ini kombinasi D. Dan akhirnya kombinasi E, rumah 4, kereta kosong. Kereta kosong, rumah 4. Ini kombinasi E. So, segala maklumat yang ada pada jadual ini kita pun telah isikan ataupun masukkan dalam KKP kita. Lagi satu, sangat penting. Jangan lupa labelkan ini apa? KKP. Okay, so dengan demikian kita dapat lakar KKP yang bergaris lurus. Okay. Okay, so itulah lakaran kelok kemungkinan pengeluaran. So, kita dapati bahawa KKP kita bergaris lurus. Inilah bergaris lurus. Okay, so juga sama dengan tadi lah. Okay, ingat kena labelkan paksi. Semua kombinasi kena labelkan. Okay, dan semua tata ataupun angka yang ada pada jadual kena tunjukkan. Dan lagi satu, pastikan anda labelkan KKP. Okay, so itu adalah lakaran KKP yang bergaris lurus. Okay, sekarang kita cuba tengok huraian. Okay, bagi KKP yang bergaris lurus ini. Ia menggambarkan bahawa semakin banyak sesuatu barang yang hendak dikeluarkan, barang lain yang harus dilepaskan adalah sama. Okay, so itulah dia. So, barang lain yang harus dilepaskan. So, bermaksud ini berkenaan dengan kos lepas lah. Okay, so that's why kita kata ini menunjukkan bahawa kos lepas dia adalah mala. Okay, so itulah berkenaan dengan KKP yang bergaris lurus. Okey, dengan demikian anda pun telah belajar kelok kemungkinan pengeluaran yang berbentuk cempung serta bergaris lurus. Ada 2 KKP yang anda telah belajar. Okey, jadi untuk pastikan anda mahir dalam lakaran kelok ini, belajar memang kena banyak praktis lah. Jadi, lepas ni, pastikan anda praktis macam mana nak lakar kelok kemungkinan pengeluaran yang berbentuk cempung serta bergaris lurus sekurang-kurangnya 2 kali. Ingat, balik praktis ya. Okay, so sekarang marilah kita masuk sesi soal jawab. Okay, misalkan kemukakan beberapa soalan lah. Okay, yang pertama. Nyatakan andaian KKP. Cuba fikirkan apakah andaian KKP ini. Okay, so Miss cuba bagi masa. Okay, so kita hanya ada 4 KKP sahaja andaian dia. Okay, marilah kita tengok andaian yang pertama. Ekonomi hanya mengeluarkan 2 jenis barang sahaja. Okay, so itu andaian yang pertama. Untuk andaian yang kedua pula, tingkat teknologi adalah tetap. Okay, diikuti dengan andaian yang ketiga yang berkenaan dengan sumber ekonomi. So, sumber ekonomi dia pun sama, dia adalah tetap. Dan akhir sekali lagi satu andaian.
Ya, semua sumber ekonomi telah digunakan secara cekap. Okey, dengan maksud lain dia telah capailah tingkat guna tenaga penuh. Okey, so itulah soalan yang pertama. Okey, so marilah kita sambung soalan yang kedua sekarang. Okey, soalan dia. Nyatakan dua jenis kos lepas. Ini senang je. Okey, so dua jenis kos lepas tu yang pertama tu, ya, kos lepas meningkat. Lagi satu, ya, kos lepas mala. So kita hanya ada dua jenis kos lepas sahaja. Okey, soalan yang seterusnya, nyatakan bentuk kelok kemungkinan pengeluaran bagi kos lepas meningkat, apakah bentuk KKP dia? Dan juga kos lepas mala, apakah bentuk KKP dia? Okey, cuba fikirkan. Okey, so marilah kita tengok jawapan dia. Okey, bagi kos lepas meningkat, so KKP dia adalah berbentuk cembung. Okey, sementara untuk kos lepas mala pula, KKP dia adalah bergaris surut. So itulah jawapan dia sahaja. Okey, so senang kan? Okey, jadi setakat itu sajalah untuk sesi soal jawab kita. Okey. Okey, so dengan demikian, kita pun telah bincanglah pasal takrif antaian, lakar dan tasyiq bagi kelok kemungkinan pengeluaran. Okey, so untuk video yang seterusnya, Miss akan terangkan, masuk bahagian terangkan bagi konsep ini serta hitung kos lepas seunit. Jikalau anda suka video saya, ingat subscribe YouTube channel saya, tekan lonceng ininya, like dan juga share. Okey, nama saya Lee Kwek Hui. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari Kolej Matrikulasi Perak. Okey, sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.